Asimilasi, kita tengok dulu sistem peredaran manusia terdiri daripada sistem peredaran darah, sistem limfa yang akan angkut nutrien untuk asimilasi. Jadi semua nutrien-nutrien tu akan diangkut, kemudian dia ada satu proses lagi. Selepas diangkut nutrien-nutrien tu dipanggil sebagai proses asimilasi. Jadi proses asimilasi berlaku di dalam sel. Jadi berlaku di dalam sel. Sekali lagi, jadi maksudnya nutrien-nutrien tu akan pergi ke sel. Sel tu tak kisahlah sel apa, sel di organ pembiakan ke, di hati ke, di tangan ke. Jadi ada proses asimilasi. Nutrien digunakan untuk membentuk sebatian kompleks. Jadi nutrien-nutrien yang datang daripada sistem pencernaan tadi kemudian akan berlaku penyerapan, kemudian dia akan berlaku asimilasi. Okey, jadi akan membentuk sebatian kompleks atau komponen struktur. Jadi kita akan tengoklah apa yang berlaku terhadap nutrien-nutrien yang masuk ke dalam sistem peredaran darah ni. Sistem peredaran, iaitu melibatkan sistem peredaran darah dan sistem limfa. Antara organ yang sangat-sangat penting dalam proses asimilasi adalah hati. Jadi sebab tu kita akan tengok kepada fungsi hati dulu. Jadi organ, sekali lagi, organ apa yang terlibat dengan sangat penting dalam proses asimilasi, iaitu hati. Jadi kita akan cuba fahamkan dulu apa fungsi hati. Hati adalah pusat kawal atur. Dia akan kawal nutrien masuk ke sistem darah. Okay? Pusat kawal atur, kawal nutrien masuk ke sistem darah. Kemudian dia juga terlibat dalam metabolisme makanan tercerna. Sebagai contoh, glukosa untuk respirasi sel, asid amino akan untuk sintesis protein dan protein plasma dan enzim. Kemudian dia ada pendiaminan, iaitu amino asid berlebihan jadi urea. Di hati juga dia ada penyah toksinan. Penyah toksinan ni dia akan singkirkan bahan toksik daripada darah. Kemudian dia juga akan menyebabkan bahan toksik ini bercampur dengan ataupun menjadi air kencing. Sebab apa? Darah kita akan ditapis di buah pinggang, kemudian hasil tapisan tu akan menjadi air kencing. Penyimpanan nutrien. Di hati juga akan ada penyimpanan nutrien. Glukosa yang berlebihan ditukar kepada glikogen untuk disimpan. Jadi hati akan simpan glukosa yang dah ditukar jadi glikogen. Itu adalah fungsi hati. Kemudian kita tengok gambar rajah yang ada dalam buku teks kamu sebenarnya ni. Jadi kita bermula dulu dengan yang bawah ni. Okey, anak panah tu, yang bawah ni. Yang bawah ni apa? Villus lah. Jadi villus ni akan menyebabkan berlaku penyerapan. Villus ni ada dalam mana? Dalam ileum. Akan berlaku penyerapan bahan yang larut lipid, bahan yang tidak larut lipid. Tidak larut lipid ni larut air lah. Akan masuk ke bahan yang tidak larut lipid, bahan larut air akan masuk ke kapilari darah. Jadi dia akan berkumpul di vena porta hepa. Kemudian akan masuk ke dalam hati. Jadi bahan tu contohnya apa? Glukosa. Glukosa akan masuk ke vena porta hepa. Sebab apa? Sebab dia bahan yang larut dalam air atau tidak larut lipid. Kemudian kita ada asid amino. Jadi glukosa dulu. Jadi glukosa akan digunakan atau dihantar pergi ke sel. Jadi akan dihantar pergi ke sel. Sel akan gunalah glukosa. Glukosa akan digunakan dalam proses apa? Proses respirasi sel. Jadi dia ada dua peringkat respirasi sel ni. Dia ada berlaku di sitoplasma dan berlaku di dalam mitokondria. Sitoplasma dia akan berlaku apa? Glikolisis. Glikolisis ni akan pecahkan glukosa menjadi piruvate. Akan hasilkan tenaga lah di situ. Piruvate akan masuk ke dalam mitokondria, akan hasilkan tenaga. Jadi di mitokondria, piruvate ni akan berlaku pengoksidaan menggunakan oksigen untuk menghasilkan tenaga di mitokondria. Ini ulanglah pada bab yang sebelum ni. Jadi glukosa tu sangat penting untuk menghasilkan tenaga ATP. Untuk apa ATP ni dihasilkan? Untuk pengangkutan aktif. Itu paling mudah sekali lah untuk pengangkutan aktif. Salah satu pengangkutan aktif, apa fungsi dia? Adalah untuk mengangkut bahan-bahan tertentu keluar dan masuk ke dalam sel. Jadi memerlukan ATP. Kemudian glukosa yang berlebihan, yang tak diperlukan, maksudnya dah berlebihan, tak perlu nak dia hantar ke sel, dia akan disimpan di otak dalam bentuk glikogen.
Glikogen ni kalau lama kelamaan berlebihan glikogen akan bertukar menjadi lemak. Okey, dia akan bertukar jadi lemak. Jadi maksudnya glukosa yang datang daripada kanji, karbohidrat boleh bertukar jadi lemak. Bukan lemak yang kita makan tu kadang-kadang. Jadi sebabnya kadang-kadang kita nampak lembu kan, kambing, dia makan apa yang besar sangat? Dia makan rumput saja. Rumput tu ada apa? Ada karbohidrat, ada selulosa yang dipecahkan jadi glukosa, nanti ditukar jadi glikogen dan jadi lemak nanti pada haiwan tu sendiri. Jadi adalah bentukan daging lemak dia tu. Sekali lagi ya, glukosa akan masuk, datang daripada sistem pencernaan, daripada proses serapan yang berlaku di usus kecil, akan masuk ke vena porta hepa, akan pergi ke hati. Hati nanti glukosa akan dihantar pergi ke sel untuk sel gunakan dalam respirasi sel untuk penghasilan tenaga ATP. Kemudian glukosa yang berlebihan akan ditukar kepada glikogen. Kemudian glikogen ni kalau berlebihan akan menjadi lemak. Disimpan di mana? Di kawasan otak atau di bawah kulit. Kemudian kita ada asid amino. Asid amino pun akan pergi dihantar ke sel. Sel akan gunakan asid amino. Jadi sel ni guna asid amino untuk apa? Untuk protoplasma. Jadi untuk plasma membran dia lah. Okay. Kemudian baiki tisu yang rosak. Kemudian untuk sintesis enzim. Manakala lipid pula, lipid ni datang daripada dia akan masuk. Contohnya macam lipid, kita ada glycerol, kita ada asid lemak, kita ada vitamin A, D, E, K. Akan masuk ke sistem limfa, iaitu dia masuk ke laktil. Bila dia masuk ke laktil, dia akan masuk ke sistem limfa. Kemudian bila dia masuk ke sistem limfa, dia akan boleh masuk ke dalam sistem peredaran darah dan dia boleh pergi ke sel. Apabila dia pergi ke sel, sel akan gunakanlah lipid ni. Sebagai contoh, fosfolipid. Dan kolesterol akan bina membran plasma. Kemudian lemak akan disimpan di tisu adipos. Dia ada juga proses yang dipanggil sebagai deamination. Kamu nampak sini, deamination. Dia ada amination juga, tapi cikgu dah cari dalam buku teks kamu, tak ada tentang amination, jadi tak perlu belajar lah. Yang ada hanya pendiaminan. Okey, deaminasi, pendiaminan, maksudnya asid lemak yang berlebihan, bukan asid lemak. Asid amino yang berlebihan yang tak diperlukan oleh sel akan ditukar jadi urea. Dia akan tukar jadi urea. Urea ni akan berada di dalam salur darah. Diangkut oleh darah sendiri. Kemudian salah satu tempat organ yang dia akan pergi adalah buah pinggang. Jadi di buah pinggang tu akan berlaku tapisan. Urea akan masuk ke dalam buah pinggang tu untuk menjadi air kencing. Jadi dia akan pergi ke buah pinggang. Pinggang akan jadi air kencing, membentuk air kencing. Kita akan belajar ya pada tahun ni tentang air kencing ni, macam mana pembentukan air kencing. Itu kita panggil sebagai pendiaminan. Jadi sekarang ni kita dah pergi kepada pencernaan, kita dah pergi kepada penyerapan, kita dah masuk kepada asimilasi.